أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pimpinan majlis Saudara Wan Muzakir bin Wan Najmi. Seterusnya kepada yang bahagia Encik Zainuddin bin Misran, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik, Merangkap Pengarah Kolej Profesional Mara Branang. Yang dihormati Dr. Mumtaz Begam binti Abdul Qadir, Mantan Pengarah Kolej Profesional Mara Branang, yang berusaha barisan Timbalan Pengarah Kolej Profesional Mara Branang, Puan Rosmawati binti Abdul Qadir, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar, dan Puan Isma Suryati binti Ismail, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan. Seterusnya barisan staf, kaki tangan, pensyarah dan semua pelajar Kolej Profesional Mara Branang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini. Hari ini kita berada pada tanggal 26 Rejab 1442 Hijrah, dan malam ni kita akan masuk tanggal 27 Rejab yang para ulama sebut peristiwa Al-Isra dan Mi'raj berlaku pada tarikh 27 hari bulan Rejab. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai permulaan saya ingin mendefinisikan perkataan yang ada pada tajuk, iaitulah dua perkataan. Yang pertama ibrah dan yang kedua adalah Isra Mi'raj. Ibrah adalah pedoman ataupun kita sebut juga pengajaran. Jadi peristiwa ini kita biasa dengar, kita selalu juga membaca, tapi yang paling penting adalah apakah ibrah yang boleh kita ambil, apakah pedoman dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian yang kedua adalah perkataan bagi Isra Mi'raj itu sendiri. Al-Isra ini adalah perjalanan pada waktu malam. Kalau siang hari tidak dipanggil Isra, dia malam akan dipanggil Al-Isra. Kemudian yang keduanya Mi'raj, perjalanan diteruskan lagi. Kalau Isra adalah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, manakala Mi'raj adalah daripada Masjidil Aqsa di Palestin ke Sidratul Muntaha. Ini definisi berkaitan dengan perkataan yang ada dalam tajuk kita pada petang ini. Seterusnya, saya ingin mulakan mukaddimah, iaitu dengan kita melihat dan mentadabbur berkaitan dengan ayat pertama daripada surah Al-Isra, yang satu-satunya ayat yang merakamkan tentang peristiwa ini di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada ayat ini ada beberapa fokus yang mungkin kita boleh ambil sebagai renungan kita bersama. Iaitulah saya ingin kongsikan 3 perkara daripada ayat pertama surah Al-Isra'. Yang pertama adalah Allah Ta'ala mulakan ayat ini dengan perkataan Subhanah. Kita terjemah dengan Maha Suci, iaitulah Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini adalah peristiwa agung. Peristiwa ini adalah peristiwa yang akal manusia pada waktu itu tidak boleh terima kerana logiknya tidak ada pada waktu itu. Jalan daripada satu tempat ke satu tempat yang jauh. Orang Arab yang biasanya bermusafir, mereka ini pergi ke Yaman di selatan, mereka ini pergi ke Syam di utara pada musim sejuk dan juga musim panas, sebagaimana kita baca daripada surah Quraisy, di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Syita musim sejuk, saif musim panas. Baik, mereka ini cukup mahir. Kalau daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, itu makan masa beberapa lama. Tiba-tiba Nabi SAW selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj ini cerita, dia hanya pergi pada satu juzuk daripada waktu malam, kemudian balik semula. Maknanya tak sampai pun 24 jam, 12 jam pun tidak sampai. Akhirnya mereka kata tidak logik. Sebab itu peristiwa yang tidak logik ini kita kategorikan sebagai peristiwa yang khawariqul adah. Adat manusia biasa tidak boleh terima. Maka ia perkara ganjil, ia perkara pelik. Cuma para ulama menyebut ia mukjizat. Kita orang Islam biasa dengan perkataan mukjizat. Cumanya keganjilan itu ada pada manusia pada zaman itu. Maka Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan Subhanah, menjadi satu pedoman kepada kita apabila melihat suatu perkara yang pelik, bila melihat suatu perkara yang ganjil, hendaklah menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Yang keduanya, Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat ini sebagaimana yang disebutkan tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah Ta'ala yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Maknanya Nabi SAW bukan pergi sendiri, tetapi dibawa dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dalam ayat ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih perkataan kata ganti diri kepada Nabi Muhammad SAW dengan perkataan hamba-Nya, iaitulah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kita baca Al-Quran, ada ketikanya Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad SAW itu dengan perkataan Muhammad. Bahkan dalam Quran ada surah Muhammad. Ada ketikanya kita baca Al-Quran menyebut nama Nabi Muhammad SAW itu Allah panggil dengan perkataan Nabi. Ya ayyuhan Nabi.
Ada ketikanya Allah Ta'ala panggil dengan perkataan Ar-Rasul. Ada ketikanya Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Maknanya pelbagai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan dalam firman-Nya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kali ini dalam peristiwa besar Al-Isra' dan Mi'raj yang merupakan mukjizat, peristiwa yang menggemparkan penduduk-penduduk Mekah pada waktu itu, Allah tidak guna perkataan Muhammad, Allah tidak guna perkataan An-Nabi, Allah tidak guna perkataan Ar-Rasul. Sebaliknya yang dipilih adalah hamba-Nya, iaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah perkataan masjid. Tentang hamba ni saya akan sentuh sedikit, saya akan huraikan selepas ini. Yang ketiga berkaitan dengan masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah takdirkan permulaan perjalanan Isra' adalah Masjidil Haram di Mekah. Kemudian Allah takdirkan juga permulaan perjalanan Mi'raj juga bermula daripada masjid, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi Al-Isra' itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita Google, kalau sekiranya kita apa lagi nak guna Waze pun tak apalah zaman sekarang ni, itu jaraknya melebihi 1000 km, melebihi 1000 km ataupun mungkin 900 km, perjalanan ataupun jarak yang sangat jauh pada waktu itu dengan menggunakan kenderaan sedia ada, iaitu binatang seperti unta, kuda ataupun keldai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pentingnya adalah daripada masjid ke masjid. Kemudian Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit dunia, langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, sehinggalah langit yang ketujuh. Kemudian Baitul Ma'mur, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Baik, boleh saja Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan perjalanan itu bukan daripada masjid, sama ada Isra' ataupun Mi'raj. Tetapi apabila masjid yang Allah Ta'ala takdirkan ia adalah permulaan perjalanan Al-Isra' dan Mi'raj, maka ada sesuatu ataupun isyarat yang perlu kita ambil ibrah dan pengajaran daripadanya, iaitulah kepentingan masjid dalam kehidupan seharian kita. Mungkin waktu PKP, PKPB dan seumpamanya, bilangan terhad ketika wabak COVID-19 untuk kita pergi ke masjid. Tetapi mudah-mudahan hati kita yang sentiasa terpaut ke masjid, hati kita yang sentiasa ingin pergi ke masjid apabila dibuka, apabila nanti sudah tidak ada penjarakan fizikal, kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda berkaitan dengan 7 golongan yang mendapat naungan pada hari yang tiada naungan melainkan daripada naungan Allah Ta'ala, iaitulah seseorang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi ini dia berkaitan dengan masjid yang kita ambil daripada ayat Al-Quran. Dan sebenarnya ada beberapa yang lain yang boleh kita anggap sebagai fokus kita terhadap ayat yang pertama tadi. Contohnya adalah allazi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Ini juga ada tafsiran para ulama. Dan akhirnya adalah Allah Ta'ala menyebut innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia, yakni Allah, maha melihat dan juga maha mendengar, maha melihat. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, perkara yang kedua tadi yang saya sebutkan berkaitan dengan hamba Allah. Kali ini Allah Ta'ala menyebut Subhanalladzi asra bi'abdihi, maknanya cukup istimewa. Yakinlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tiada gelaran dan title waktu kita hidup di atas muka bumi ini yang lebih mulia
dan lebih baik berbanding gelaran sebagai hamba Allah. Apa pun yang kita miliki, pangkat di dunia ini, jawatan yang kita ada di dunia ini, semua itu tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tiada iman, kalau tiada takwa, kalau kita ini suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, yang paling besar sebenarnya adalah title dan juga gelaran hamba Allah. Sebab itu, jadilah hamba Allah, bukan hamba kepada jawatan. Jadilah hamba Allah, bukan hamba kepada hawa nafsu. Jadilah hamba Allah, bukan hamba kepada harta benda kita, dan begitulah yang seterusnya. Untuk menjadi hamba Allah, tunaikan segala kewajipan yang Allah suruh, tinggalkan segala yang dilarang, tambahkan pula dengan perkara-perkara yang sunat yang digalakkan untuk kita lakukan. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita bicarakan hamba Allah ini, kita akan teringat akan satu hadis Nabi SAW yang Nabi ceritakan kepada kita, nanti satu zaman sebelum berlakunya kiamat, orang-orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Dalam hadis riwayat daripada Muslim, sebahagiannya saya tunjukkan dalam slide. Hadis itu ada awalannya, iaitu Nabi kata, la taqumus sa'atu hatta yuqatilul muslimin al-yahudi. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam bunuh dan memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimuna hatta yahtabi al-yahudi min wara'il hajari wasyajari. Dan orang-orang Muslim akan membunuh, memerangi orang-orang Yahudi sehinggalah orang-orang Yahudi, mereka ini semua berlindung, bersembunyi di belakang pokok dan juga di belakang batu. Ini dia hadisnya seterusnya. Fayaqulul hajaru awisyajaru, maka berkatalah batu dan juga pokok yang mereka berlindung di belakangnya kerana nak bersembunyi, takut-takut orang Islam akan terserempak. Lalu pokok dan juga batu dalam riwayat ini menyebut akan bercakap, ya Muslim, ya Abdallah, hadha Yahudi khalfi fata'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Berkatalah batu ataupun pokok, mereka panggil orang Islam yang lalu di hadapan mereka, wahai orang Islam, wahai Muslim, wahai hamba Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, tengok dalam hadis menyebut perkataan hamba Allah. Agaknya kalau kita ini tidak menjadi hamba Allah yang sebenar, takut-takut kita tidak akan mendengar apa yang disebut dan ucapkan oleh batu dan juga pokok. Kalau kita ini bukan hamba Allah yang sejati, kalau kita ini semata-mata hamba kepada hawa nafsu, hamba kepada harta, maka kita bimbang, silap-silap nanti tak dengar, maka rupa-rupanya pada waktu itu kita bukan hamba Allah yang sebenar. Hadis ini Masya Allah memberikan kefahaman kepada kita, pokok pun bercakap, batu pun bercakap. Cuma hadis menyebut illal gharqad, melainkan satu pokok yang bernama gharqad. Fa innahu, Nabi kata, min syajaril yahud, sesungguhnya pokok gharqad ini adalah daripada pokok orang-orang Yahudi. Itu tentang hamba Allah dan berkaitan dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat yang pertama. Seterusnya, latar belakang daripada peristiwa ini juga penting. Al-Isra wal Mi'raj ini, para ulama antaranya Dr. Said Ramadan Al-Buti menyebut ia merupakan satu tasliyah, iaitu sebagai menghiburkan diri Nabi, menghiburkan hati Nabi SAW. Kenapa? Kerana sebelum daripada peristiwa Al-Isra dan Mi'raj ini, latarnya adalah Nabi berdakwah di Mekah 10 tahun. Nabi berdakwah bertahun-tahun, tetapi tidak ramai yang masuk Islam. Ini sebelum hijrah, sebelum hijrah.
Lalu salah satu daripada peristiwa dakwah Nabi SAW adalah Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif tetapi tidak mendapat sambutan. Bahkan mereka telah mengupah orang-orang gila dan kanak-kanak supaya beratur di tepi jalan. Nabi SAW akan lalu, maka lempar dan rejam dengan batu. Jadi ini peristiwa yang kita kalau baca riwayatnya sangat sedih. Di Taif, orang-orang Taif tidak menerima Nabi SAW. Mereka cela dan kutuk Nabi SAW. Mereka lempar Nabi dengan batu sehingga Nabi SAW berdarah. Sahabat Nabi yang mengiringinya cuba untuk elakkan batu-batu itu daripada kena Nabi SAW. Tetap ada yang terkena Nabi SAW. Ini suasananya. Dan akhirnya melepasi golongan ini, Nabi berehat di satu kebun sambil duduk dan bermunajat serta mengadu kepada Allah. Antaranya sebagaimana dalam riwayat hadis Nabi SAW menyebut, fa illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau sekiranya engkau tidak murka ya Allah ke atasku, aku tidak kisah. Maknanya Nabi SAW bukan mengharapkan redha manusia. Nabi SAW bukan mengharapkan kesukaan orang, tetapi yang Nabi harapkan adalah kesukaan, redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua, peristiwa kematian dua orang tokoh yang sangat penting dalam dakwah Nabi SAW. Isteri baginda Khadijah binti Khuwailid, begitu juga dengan bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dua tokoh ini adalah benteng dakwah Nabi SAW. Khadijah sentiasa bagi motivasi, Khadijah sentiasa membantu dengan hartanya. Abu Talib selalu membela dan orang-orang musyrik tidak berani untuk buat sesuatu yang dahsyat dan menyakitkan Nabi SAW selagi ada Abu Talib. Maka kedua-dua ini Allah takdirkan meninggal lebih awal sebelum daripada berjayanya dakwah Nabi SAW. Dalam kitab sejarah dulu pernah kita baca, dipanggillah tahun itu sebagai tahun sedih. Jadi wallahu alam, ini para ulama ada berbeza pandangan tentangnya, tapi peristiwa dua tokoh ini meninggal dunia memang pasti berlaku sebagaimana yang diriwayatkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka berlakulah selepas itu peristiwa yang kita bincangkan ini. Cuma para ulama berbeza pandangan sebenarnya bila tarikh tepatnya, tahun yang dimaksudkan. 27 Rejab tu mungkin majoriti para ulama sebut, tetapi tahunnya bagaimana? Ada beberapa pandangan yang dinukilkan oleh pengarang kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, iaitulah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada yang mengatakan bahawa peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj berlaku sama pada tahun Nabi diangkat menjadi Nabi, iaitu ketika umur 40 tahun. Ini adalah pandangan Imam At-Tabari. Yang kedua, pendapat mengatakan bahawa peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj berlaku 5 tahun selepas daripada kenabian. Ini adalah pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Al-Qurtubi. Yang ketiga, mengatakan bahawa peristiwa ini berlaku pada malam 27 Rejab pada tahun ke-10 kenabian, iaitulah pendapat Al-Allamah Al-Mansur Furi. Kemudian pendapat yang kelima, pendapat yang keempat, peristiwa ini berlaku sebelum hijrah, 16 bulan sebelum, iaitulah pada bulan Ramadan tahun ke-13 kenabian. Dan pendapat kelima mengatakan iaitu peristiwa ini berlaku sebelum hijrah dalam tempoh setahun 2 bulan, iaitu 14 bulan, iaitu pada bulan Muharram tahun ke-13. Kemudian pendapat yang keenam mengatakan bahawa ia berlaku sebelum daripada hijrah dalam tempoh setahun, iaitu 12 bulan sebelum daripada hijrah, iaitu berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13. Yang sebut tahun bulan Ramadan tadi adalah pada tahun ke-12 hijrah, pendapat yang keempat.
Apapun tuan-tuan dan puan sekalian, pendapat yang paling kuat ia berlaku pada malam 27 Rejab. Seterusnya, perjalanan bermula. Saya tak cerita semua secara maknanya detail, tetapi kita ambil yang penting untuk kita ambil pengajaran, insya-Allah. Maka perjalanan bermula kita ambil sebagaimana yang disebut dalam riwayat Al-Bukhari. Ini adalah riwayat daripada Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda. Nabi kata dalam potongan hadis tersebut panjang, saya ambil sebahagian daripadanya, wa utitu bidabbatin abyad dunal baghli wa fawqal himar al-buraq fantalaqtu ma'a Jibril. Dan disediakan untukku haiwan yang berwarna putih. Ia lebih kecil daripada baghal dan lebih besar daripada keldai, iaitu al-buraq. Lalu aku bertolak bersama Jibril. Jadi ada yang menyebut perkataan buraq ini daripada barqun. Barqun adalah kilat. Barqun kan, kalau hujan ada kilat dan juga ada petir, ada guruh. Kilat, petir, guruh. Guruh itu bunyi, kilat itu adalah cahaya. Cahayanya sampai dulu, kemudian barulah bunyinya. Wallahu alam, mungkin para saintis lebih tahu perkara ini, tetapi yang kita dapat ilmu daripada sains adalah cahaya bergerak lebih laju berbanding dengan bumi. Jadi kalau begitu keadaannya, memang laju betul lah kalau kilat. Dahlah kilat, kalau barkun satu kilat, ini buraq. Jadi kilat kuasa 2, kilat kuasa 3, jadi al-buraq. Jadi memang cukup pantas dan cukup laju. Ini ada para ulama sebahagian mentafsirkan dan juga menceritakan berdasarkan riwayat yang sahih. Dia punya saiz pula, Nabi kata dalam riwayat ini, lebih kecil daripada baghal tetapi lebih besar daripada himar. Baghal ini binatang apa? Baghal ini adalah iaitu himar, keldai berkahwin dengan kuda. Maka anak yang lahir hasil daripada perkahwinan keldai dan kuda, maka ia dipanggil baghal. Jadi apapun itu, dalam kitab fiqh, dalam bab makanan pun dibahaskan dan disebutkan perkataan itu, cumanya lebih kecil daripada baghal dan lebih besar daripada himar. Baik, seterusnya Nabi kata, lalu aku bertolak bersama Jibril. Ini perjalanan pun bermula dah. Seterusnya, ada banyak kejadian yang ditunjukkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam Al-Quran menyebut, tiadalah kami tunjukkan kepadanya, iaitu Nabi SAW, illa fitnatan linnas, melainkan ia sebagai satu fitnah dan ujian kepada manusia. Ayat 60 menyebut tentang perkara itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak orang cerita pasal syurga, cerita berkaitan dengan neraka, beberapa contoh ahli syurga, beberapa contoh ahli neraka. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dapat gandaan pahala yang begitu banyak. Riwayat menyebut Nabi SAW juga menceritakan, ditunjukkan kepadanya apakah balasan kepada orang yang makan harta anak yatim. Anak yatim sepatutnya dijaga, harta mereka juga tidak boleh diambil, melainkan kalau kita menguruskan, maka kos pengurusan boleh, tetapi dimakan. Anak-anak ini masih kecil, jadi ada dia punya balasan. Begitu juga yang makan riba, begitu juga dengan orang yang berzina, terutamanya bagi orang yang dah berkahwin, sama ada lelaki ataupun perempuan, dibalas dengan balasan apa? Nanti diberikan dua jenis daging, satu daging yang elok, yang bagus, satu lagi daging adalah yang busuk dan juga mentah dan dah busuk, dah tak elok. Tetapi Allah takdirkan dia memilih untuk makan daging yang busuk dan tidak elok, dan dia tinggalkan daging yang elok. Apa gambarannya? Gambarannya adalah orang yang berzina, dah berkahwin, ada isteri yang halal, tapi masih mencari yang haram, yang tidak sah, yang bukan ada ikatan perkahwinan,
maka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada gambaran-gambaran peristiwa itu juga adalah yang saya nak kongsikan, sebagaimana riwayat daripada Abu Daud daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qal haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Nabi SAW menyebut, ketika aku dimi'rajkan, aku melalui satu kaum yang mempunyai kuku daripada tembaga. Mereka ini mencakar wajah dan dada mereka. Aku berkata kepada Jibril, siapakah mereka? Jibril pun menjawab, mereka itulah orang-orang yang memakan daging manusia. Apa maksudnya? Mengumpat. Sebab dalam Quran, Al-Quran kata, ayuhibbuna ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang maknanya yang dah mati? Jadi Nabi menyebut perkataan ini merujuk kepada perbuatan mengumpat. Mulut kita ini perlu dijaga. Mulut kita ini perlu bercakap dengan perkataan yang baik, yang maknanya tidak termasuk daripada mengumpat, an-namimah, mengadu domba, dan juga seumpamanya. Wa yaqa'una a'radihim, dan mereka ini terlibat bersembang, bercerita tentang maruah manusia sehingga jatuhkan, dia gelakkan dan seumpamanya. Maka mereka ini dibalas oleh Allah Ta'ala sebagaimana hadis yang Nabi sebut ini. Kuku mereka Allah gantikan dengan tembaga. Mereka ini mencakar wajah mereka, cakar dada mereka. Ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, azab daripada Allah Ta'ala ini bukan sekali habis. Apabila sudah hancur binasa wajahnya, dadanya, kemudian akan elok semula dan akan diulang lagi. Begitulah kesakitan dan azab yang akan diberikan kepada pelaku dan juga pendosa, khususnya berkaitan dengan mengumpat. Ini salah satu daripada kejadian-kejadian yang banyak yang kita boleh ambil pengajaran, ibrah daripadanya. Ialah sekarang ni memang tak berjumpa dengan orang, penjarakan fizikal, tak boleh kita kumpul ramai-ramai, tapi kita berkumpul dalam grup WhatsApp, kita bersembang dalam grup WhatsApp, Telegram, walaupun dah tukar kepada BIP, kira Islamik dah tu, yang dibuat oleh negara Islam, tapi kalau mengumpat juga guna BIP, tak selesai jugalah nampaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jaga lidah kita, jaga mulut kita, supaya kita dapat ambil peringatan. Akhirnya kita akan selamat, tidak menjadi sebagaimana mereka yang diazab oleh Allah Ta'ala, seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Seterusnya, Nabi bertolak bila sampai di langit dunia, dan ini memang disebut dalam hadis Al-Bukhari, bila sampai di langit dunia. Ini hadis daripada Malik bin Sa'sa'ah yang tadi radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, fantalaqtu ma'a Jibril, ini sambungannya, fantalaqtu ma'a Jibril hatta atayna as-samaa'a ad-dunya qila man hadha qala Jibril qila man ma'aka qala Muhammad qila wa qad ursila ilaih qala na'am qila marhaban bih wa la ni'mal maji'u jaa'a fa ataitu ala Adam fasallamtu alaih. Maka aku bertolak bersama Jibril, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, hingga kami sampai di langit dunia. Kemudian ada suara yang menyebut, dalam syarah menyebut penjaga langit, qila, dikatakan kepadanya, man hadha, suara itu bertanya, siapakah orang ini? Kemudian qala Jibril, kemudian Jibril pun berkata, qala Jibril, qila, kemudian ditanya lagi, man ma'aka, siapa yang bersama dengan engkau wahai Jibril?
qala Muhammad, Nabi SAW. Qila, kemudian suara itu bertanya lagi, wa qad ursila ilaih, adakah ia diutuskan kepadanya? Jibril menjawab, qala na'am. Qila, kemudian suara itu pun berkata, marhaban bih wala ni'mal maji'u ja'a, ahlan wa sahlan, selamat datang kepadanya dan sebaik-baik orang yang datang telah pun datang, iaitulah Nabi SAW. Fa'ataitu, Nabi kata seterusnya, fa'ataitu ala Adam, aku pun bertemu dengan Adam di langit yang pertama tadi, sebagaimana dalam riwayat. Kemudian Nabi kata, fasallamtu alaih, dan aku pun mengucapkan salam kepadanya. Jadi tuan-tuan sekalian, riwayat masih panjang, saya ringkaskan dalam slide ini. Nabi SAW kemudian bertemu dengan Nabi-Nabi yang lain. Di langit yang pertama tadi Nabi Adam, langit yang kedua Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS, langit yang ketiga Nabi Yusuf AS, langit yang keempat Nabi Idris AS, langit yang kelima Nabi Harun AS, langit yang keenam Nabi Musa AS, langit yang ketujuh Nabi Ibrahim AS. Bila dibukakan pintu dan diizinkan masuk, masing-masing para Nabi ini mengucapkan marhaban bika kepada Nabi SAW. Selamat datang kepada engkau, kepada Tuan. Semua para Nabi menyebut marhaban bika min akhin wa nabiyyin, saudaraku dan juga Nabi. Selamat datang kepada saudara dan juga Nabi. Tetapi dalam riwayat Bukhari menyebut, bila Nabi yang terakhir dalam langit yang ketujuh Nabi Ibrahim menyebut perkataan yang sedikit lain, iaitu marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Dia tak guna akhin tetapi ibnin, iaitu anak. Selamat datang wahai anak anda dan juga Nabi. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam sebut sebagaimana riwayat dalam Al-Bukhari. Kemudian bila para Nabi ucapkan begitu marhaban bika, Nabi SAW ucapkan apa? Ucapkan salam. Fasallamtu alaih. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ambil ibrah daripada peristiwa ini supaya kita ini sebarkan salam, supaya kita ini budayakan bagi salam kepada orang yang kita jumpa, orang yang kita mesej kali pertama pagi-pagi selepas kita bangun tidur mesej, gunakanlah salam, Assalamualaikum, sebagai permulaan kita punya perbualan. Dalam grup pun begitu juga. Kalau sekiranya ada orang bagi salam, jawablah salam, Waalaikumsalam warahmatullah. Sebab Nabi SAW bagi salam kepada setiap para Nabi yang lain, walaupun para Nabi hanya mengucapkan marhaban bika. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini pertemuan dengan para Nabi sebagaimana yang dicatatkan di dalam hadis Bukhari. Baik, seterusnya. Dalam riwayat sebenarnya apabila selepas bertemu dengan Nabi Ibrahim, tadi kita kata langit yang ketujuh, menyebut bahawa farufi'a li al-baitul ma'mur. Kemudian Nabi pun berkata dalam riwayat ini, kemudian diangkat kepadaku Baitul Ma'mur. Ni belum lagi dapat solat, ibadat solat, tetapi antara yang dilalui adalah Baitul Ma'mur. Fasa'altu Jibril, Nabi SAW pun bertanya kepada Jibril. Faqal hadzal Baitul Ma'mur. Jibril yang kata, ini adalah Baitul Ma'mur. Yusalli fihi kulla yawmin sab'una alf malak. Ini adalah Baitul Ma'mur yang akan solat di dalam Baitul Ma'mur ini setiap hari seramai 70,000 para malaikat. Tiap hari 70,000 malaikat. Selepas satu grup keluar, mereka tidak akan balik semula. Maknanya hari esok 70,000 yang lain, hari esok 70,000 yang lain. Ini semua adalah tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Kalau 70,000 hari pertama, hari kedua 70, sebab orang yang dah masuk bila keluar, Nabi kata dalam riwayat ini, Jibril kata idza kharaju lam ya'udu ilaih, tidak akan datang semula. Maknanya 70,000 yang kedua adalah 70,000 yang lain daripada yang pertama. Baik, ini kita faham daripada riwayat itu.
Kemudian wa rufi'at li sidratul muntaha, kemudian diangkat untukku sidratul muntaha. Jadi maknanya langit dunia, langit pertama, langit kedua sehingga langit ketujuh, kemudian adalah Baitul Ma'mur, kemudian daripada itu adalah sidratul muntaha. Di sinilah diriwayatkan bahawa Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi SAW, fa'auhallahu ilayya ma auha fafarada alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa laylah. Kemudian Allah Ta'ala dalam riwayat ini menyebut, Nabi kata, Allah Ta'ala telah memfardukan ke atasku, wajibkan ke atasku 50 waktu solat pada setiap hari dan malam. Maknanya sehari semalam 50 waktu solat. Masya Allah. Ini asal dalam riwayat 50 waktu sehari semalam. Agak-agaknya lah, kalau tuan moderator, tuan pengerusi ataupun kita semua cuba kira 24 jam, cuba 50 waktu bahagi dengan 24 jam. Bagi minit lah. Dalam minit, saya pernah kira sebelum ni, lebih kurang lah setiap setengah jam purata akan masuk waktu solat yang lain. Dalam 28 minit lebih, 28 minit, 27 minit, 29 minit, kalau kita bagi 50 waktu, itulah dia punya julat ataupun jarak masa. 28 minit ataupun setengah jam masuk waktu solat yang lain. Kena solat yang kedua, solat yang ketiga sehingga 50. Ini asal. Tetapi dalam riwayat menyebut apabila Nabi SAW turun, kemudian sampai di langit yang ke-6, berlaku dialog dengan Nabi Musa AS. Next. Yang ni berkaitan dengan solat. Saya bagi tajuk last kali tinggal 5 tetapi bersamaan dengan 50. Solat fardu. Nabi Musa AS bagi tahu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi Musa bila ditanya, apa yang kau dapat wahai Muhammad SAW? Allah wajibkan ke atasku solat 50 waktu. Nabi Musa pun bagi nasihat dan cadangan kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat Muslim kata, aku ada pengalaman. Alashtu bani Israel asyaddal mu'alajah. Aku ini merawat, aku ini bimbing Bani Israel pada zamanku dengan bimbingan yang bukan biasa-biasa. Tetapi mereka ini tidak akan mampu. Kalaulah umatku, maknanya kita faham daripada riwayat ini, Bani Israel ini kuat, Nabi Musa itu juga kuat. Kalau mereka tidak mampu, macam mana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Nabi Musa cadang, farji' ila rabbika fasalhu, balik semula kepada Tuhanmu dan mintalah at-takhfif, iaitu keringanan. Dalam hadis Bukhari menyebut, Nabi kali pertama minta keringanan, dapat kurang 10 jadi 40. Sampai jumpa Nabi Musa AS, Nabi Musa masih lagi cadangkan. Nabi kata, Nabi Musa sebut sama macam mula-mula tadi, mithlah, naik lagi bertemu dengan Allah Ta'ala, dapat kurang 10 lagi, iaitu jadi 30. Kemudian begitu juga seterusnya, tinggal 20, tinggal 10, kemudian last tinggal 5. Adapun riwayat Muslim menyebut daripada riwayat Anas bahawa Nabi dapat potongan takhfif keringanan 5. Maknanya selepas 50 jadi 45, kemudian jadi 40, kemudian jadi 35, kemudian jadi 30. Ini jalur ataupun matan riwayat yang berbeza-beza. Yang penting kedua-dua riwayat bersepakat mengatakan bahawa last tinggal 5 waktu sehari semalam. Dan sebenarnya Nabi Musa AS masih lagi mencadangkan kepada Nabi Muhammad SAW, masih lagi cadang supaya mintalah lagi keringanan at-takhfif. Lalu Nabi SAW kali ini telah berkata kepada Nabi Musa, qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu minhu. Aku ini telah berulang alik jumpa dengan Tuhanku sehingga aku merasa malu daripada
Allah Ta'ala. Malu dah nak pergi minta lagi. Dalam riwayat lain menyebut dapat 5 yang terakhir ni, walakinni arda wa usallim, tetapi aku redha dengan jumlah ini 5 dan aku terima sebagaimana yang difardukan ke atasku. Dalam riwayat menyebut juga bahawa bagaimana sebenarnya walaupun 5, dalam bawah saya nyatakan innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailah. Sesungguhnya jumlah itu yang difardukan kepada Nabi dalam riwayat ini menyebut yang terakhir tinggal 5 setiap hari dalam sehari semalam, di kulli salatin 10, dan bagi setiap satu solat itu gandaan 10. Maknanya walaupun 5 tapi ganda dengan 10, maka jadilah fadzalika khamsuna solatan, demikian itu sama dengan 50 waktu solat. Jadi Masya Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala kita bukan setengah jam sekali sembahyang lah. Maknanya subuh pukul 6 suku, Zuhur pukul 1.30, kita ambil yang maknanya bundarkan, Asar 4.45 sebagai contoh. Maknanya bukan setiap setengah jam. Ini rahmat daripada Allah. Adakah 5 itu terlalu banyak? Adakah 5 itu terlalu sukar? Adakah 5 itu terlalu susah? Maka tanyalah diri kita, asal dalam riwayat menyebut 50 waktu sehari semalam, sekarang hanya tinggal 5 saja, ia terlalu sedikit dengan rahmat Allah, tetapi fadilatnya menyamai 50 waktu sehari semalam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, solat adalah tiang agama. Solat, jaga 2 perkara untuk kita melakukan solat ini. Yang pertama, awal waktu, jaga. Dan yang kedua adalah solatlah secara berjamaah. Kita usahakan. Mungkin kita tak mampu buat dua-dua, usahakan salah satu dan usahakan sampai dua-dua dapat kita jadikan budaya. Solatnya awal waktu, kemudian solatnya mesti berjamaah. Solat bersama dengan pasangan di rumah waktu PKP ni. Sekarang ni masjid dah buka dah. Boleh sampai 200 orang masjid Korea, 300 orang, 350 dan seumpamanya. Subuh, kalau Ustaz subuh pula nak pergi pejabat Ustaz, balik-balik dah 6.50, tak sempat. Tak apa, kalau tidak ada rezeki pergi ke masjid, solat berjemaah di rumah bersama dengan isteri, bersama dengan anak sebelum pergi sekolah bersama-sama. Sekolah boleh pergi sama-sama satu kereta, takkan tak boleh solat berjemaah sama-sama, sebab sama-sama. Solat sama-sama tu berjemaah, naik kereta sama-sama boleh, takkan solat tidak boleh. Budayakan. Ini kalau kita dapat lakukan, sebenarnya ia adalah pendidikan. Begitu juga dengan pasangan. Begitu juga dengan kawan sepejabat. Begitu juga dengan sama-sama pensyarah. Bilik kecil boleh muat 2 orang. Buat 2 orang berjemaah. Mungkin nak bekerja masa, ada waktu untuk kuliah dan seumpamanya. Jaga. Sebab ini adalah, boleh kita kata, hadiah daripada Allah. Ibadat zakat tidak sebagaimana ibadat solat, sebab difardukan melalui perantaraan malaikat Jibril. Ibadat yang lain, haji, juga melalui perantaraan malaikat Jibril. Tetapi solat ini sangat istimewa kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri memfardukan kepada Nabi SAW. Agaknya kalau kita bayang-bayang sekarang lah, ni kan musim PKP ni, kita guna pos laju, kita guna JNT, kita guna apa lagi, ikutlah apa-apalah, CityLink dan juga seumpamanya. Agak-agak kalau barang itu barang yang sangat berharga, berani ke kita post, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Berani ke nak bagi dekat JNT? Berani ke nak bagi kepada mana-mana maknanya orang tengah yang menguruskan penghantaran? Kalau tak dibagi allowance lebih, dia mogok, dia campak kita punya barang, dah kita pula rasa risau. Jadi biasanya kalau barang itu penting, kalau barang itu sangat berharga, kita tidak akan berani untuk passing pada orang, melainkan kita akan hantar sendiri by hand. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau ini dia punya naratifnya, maknanya solat itu cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solat itu cukup penting dalam kehidupan seorang Muslim. Jagalah solat kerana istimewanya Isra' Mi'raj
adalah di dalamnya kefarduan solat yang difardukan kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, apakah yang berlaku selepas daripada selesai Al-Isra' dan Mi'raj? Dalam hadis riwayat ataupun Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini juga panjang sebenarnya. Saya ambil sebahagian daripadanya untuk kita kenal Sayyidina Abu Bakar, seorang tokoh dan ikon untuk kita ambil juga pelajaran, pengajaran dan ibrah daripadanya. Sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha menyebut di awal hadis, apabila Nabi SAW balik selesai daripada Isra' dan Mi'raj, kemudian balik ke Masjidil Aqsa, kemudian balik semula ke Mekah. Dalam riwayat ini menyebut begitu, ilal Masjidil Aqsa, kemudian asbaha, kemudian keesokan harinya pastilah cerita ini pula di Mekah. Okey. Maknanya Nabi SAW sudah Isra' pergi Masjidil Aqsa, kalau difahami daripada apa yang Aisyah sebut. Lamma usriya bin Nabi SAW ilal Masjidil Aqsa, maknanya ceritanya adalah Isra', Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, kemudian balik semula ke Mekah. Begitulah. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, Aisyah radhiyallahu anha kata cerita itu viral, cerita itu tersebar, dan Nabi SAW memang tidak sembunyikan. Tidak ada satu pun yang Nabi SAW sembunyikan, kerana Nabi itu bersifat dengan sifat at-tabligh, iaitu menyampaikan. Takkan dia nak sembunyikan. Kalau cerita Isra' Mi'raj disembunyikan, nanti orang akan kata boleh jadi ada banyak lagi cerita lain yang disembunyikan. Tidak, Nabi tidak akan menyembunyikan apa-apa daripada dakwahnya. Lalu jadilah orang bercerita sebab viral. Asbaha yatahaddathun nasu bidzalik. Kemudian Aisyah kata ada juga yang murtad, ada. Walaupun dah beragama Islam sebelum ni, tapi rupa-rupanya peristiwa ini menjadi checkpoint kepada mereka, jadi mereka tak percaya dan keluar daripada agama Islam, dan ada yang kekal beriman kerana mereka mempercayainya. Baik, seterusnya orang-orang Quraisy ada yang cuba dan uji Nabi SAW, tapi dalam riwayat ini tak sebut, cuma dalam riwayat menyebut, dan mereka cuba untuk bawa cerita itu kepada Abu Bakar. Nabi SAW belum jumpa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar belum lagi bertemu Nabi SAW. Mereka ni orang yang ketiga ini nak bawa cerita yang Nabi cerita itu kepada Sayyidina Abu Bakar, nak tengok Sayyidina Abu Bakar bagaimana. Lalu mereka pun ceritakan perkara itu kepada Abu Bakar. Faqalu, mereka pun berkata kepada Abu Bakar, hal laka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi lailah ila Baitul Maqdis. Ada sebarang komen, bagaimana wahai Abu Bakar? Ada sebarang komen, mohon kalau zaman sekarang kita kata mohon pencerahan lah jawabnya. Mohon pencerahan. Sahabatmu itu mendakwa pada hari ini bahawa dia telah diisra'kan berjalan pada waktu malam, juzuk yang sangat sekejap pada waktu malam, ke Baitul Maqdis. Qal, Sayyidina Abu Bakar sebelum komen, dia pun bertanya kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu yang bawa cerita, awa qala dhalika, adakah benar dia, yakni Nabi SAW yang berkata? Lalu orang-orang Quraisy pun kata, ya, na'am, qalu na'am. Lalu barulah Sayyidina Abu Bakar bagi komennya sebagaimana yang ada dalam slide ini, la in kana qala dhalika laqad sadaqa, sekiranya dia Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian, sesungguhnya dia seorang yang benar. Qalu, mereka pun tanya lagi, awa tusaddiquhu annahu, adakah engkau ingin membenarkannya bahawa dia pergi pada malam tadi ila Baitul Maqdis? Awa tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitul Maqdis wa jaa qabla ay yusbih, dan balik semula ke sini, ke Mekah, sebelum daripada waktu subuh. Maknanya mereka tekan lagi Sayyidina Abu Bakar, kau percaya juga ke balik malam yang sama? Sebabnya biasa kalau pergi ke Palestin ini, Mekah Madinah pun dah 8 hari, 9 hari, 10 hari, ini naik lagi ke atas, boleh jadi menjangkau sebulan perjalanan pergi dan balik.
Ataupun kalau yang laju mungkin sebulan, kalau yang lambat lebih banyak daripada itu masa yang diambil. Lalu Sayyidina Abu Bakar dengan jelas menjawab, qala na'am, ya, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik. Aku ini akan juga tetap mempercayainya pada perkara yang lebih jauh daripada itu. Maksudnya adalah yang lebih aneh dan yang lebih ganjil daripada itu, asalkan yang menyebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila dia percaya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah, Allah yang utuskan, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, maka tidak ada satu pun yang mustahil. Begitulah iman Sayyidina Abu Bakar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apalah yang nak dipelikkan? Bumi Allah Ta'ala ciptakan, langit Allah Ta'ala yang ciptakan, manusia ini kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala boleh jadikan apa-apa sahaja pada manusia ganjil, tetapi tidak ganjil pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah menghendaki sesuatu perkara, fayaqulu lahu kun fayakun, maka Allah akan berkata jadilah, maka jadilah perkara itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini iman. Sebab itu ibrah yang kalau boleh kita sebutkan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada petang ini, ibrah yang boleh kita ambil next adalah akidah, yang kedua berkaitan dengan solat, yang ketiga berkaitan dengan masjid, dan yang keempat berkaitan dengan akhlak. Ini cukup penting. Akidah ada, syariah ada, akhlak. Last sekali kita disuruh untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, yang pertama, Isra' dan Mi'raj adalah mukjizat, dan yang kedua, pelbagai ibrah daripada mukjizat Isra' dan Mi'raj yang boleh kita ambil untuk dijadikan pedoman dan pengajaran dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian daripada Kolej Profesional Mara Beranang, daripada pengurusan yang tertinggi, Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah, kaki tangan, pensyarah-pensyarah, kaki tangan sokongan, semua para pelajar dan siapa sahaja termasuk keluarga kita, untuk terus menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan jangan kenal erti penat dan lelah ketika melaksanakan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup di dunia ini hanya sementara saja, kehidupan pada hari akhiratlah yang kekal abadi. Terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khair. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.